Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat diberikan kepada kita dapat sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan seterusnya diberikan lagi kita ruang dan kesempatan yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bersama-sama berada di dalam taman-taman syurga ini. Dan mudah-mudahan dengan segala apa yang kita miliki, dengan apa yang kita dapati ini, dapat kita meneruskan kehidupan kita dalam melakukan ibadah. Kerana apa? Kerana kita tidak mengetahui bahawa setiap apa yang kita lakukan, amal kebaikan tersebut, yang mana satu akan menjadi peneman kita, yang akan menjadi bekalan kita di akhirat sana. Dan yang mana satu kebaikan tersebut yang boleh melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sebab itu usaha memerlukan usaha dan ikhtiar kita kepada iaitu kepada apa yang kita lakukan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan selama mana kita ini hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan boleh lihat iaitu bahagian ketiga, cabaran di dalam kubur, iaitu bab yang keempat, bicara kubur. Baik. Muka surat 56. Takut lain je. Sama 56. Okey, baik. Bab yang keempat iaitu bicara kubur. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Sa'id radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembayang dan didapati beberapa orang sahabat berbual-bual. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu banyak menyebutkan perkara yang memusnahkan segala kelazatan, iaitu mati, nescaya kamu akan berasa bimbang
daripada melakukan apa yang aku lihat. Oleh itu banyakkanlah menyebut, mengingati perkara yang memusnahkan kelazatan, iaitu mati. Maknanya di sini apa? Iaitu sentiasa kita ini mengingati tentang kematian. Ingatlah kepada kematian. Kerana bila mana kita mengingati tentang kematian ini, moga-moga kita ini tidak lalai dan tidak leka dengan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, tidak kiralah kita ke mana sekalipun, supaya kita ini mengingatkan, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga bila mana kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini tidak leka dengan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Walaupun apa yang kita lakukan, kecuali mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara kemaksiatan, kecuali mereka-mereka yang melakukan perkara-perkara kemungkaran. Maka sesungguhnya tiada datang sehari pun ke atas kubur melainkan ia berkata, aku rumah daging, dan aku rumah untuk tinggal bersendirian, dan aku rumah tanah, dan aku rumah untuk tinggal, dan aku rumah tanah, dan aku rumah ulat. Apabila seorang hamba yang mukmin ditanam, berkatalah kubur kepadanya, selamat datang, engkaulah orang yang paling aku kasih, yang pernah berjalan ke atas belakangku apabila aku menguasaimu pada hari ini dan engkau berada di dalamku. Engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat kepadamu. Kemudian diluaskan baginya saujana mata memandang, dan dibukakan baginya pintu syurga. Apabila dikebumikan hamba yang kafir dan jahat, maka berkatalah kubur kepadanya, tiada penghormatan dan selamat datang, engkaulah orang yang paling aku benci, yang berjalan di atas belakangku hari ini. Aku menguasai engkau dan engkau berada di dalamku. Maka lihatlah apa yang bakal aku lakukan kepadamu. Lalu dihimpitkan ia sehingga bercerucuk tulang rusuknya. Inilah habuan-habuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi golongan-golongan yang beriman. Dan berbeza bagi golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau contoh kita melihat bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Haqqah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man utiya kitabahu bisyamilih fayaqulu ya laitani lam uta kitabihi wa lam adri ma hisabiyah. Maka tuan-tuan, ada pun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalanku. Maka tuan-tuan, itu bila mana mereka itu berada di akhirat, bila mana mereka itu berada di mana, iaitu yaumul hisab. Maka sebab itu alangkah baiknya kalau aku ni tak terima. Tetapi secara automatiknya tuan-tuan, mereka itu akan menerima apa? Iaitu pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalanku. Kerana apa? Kerana mereka itu bila mana berada di alam dunia ini, mereka itu tidak percaya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu menjadi kematian pemutus. Maksudnya tak ada kehidupan semula. Ini yang dimaksudkan. Sebab itu orang-orang kafirun, mereka ini tidak percaya adanya hari kebangkitan yang menamatkan kesudahanku dan tidak ada dibangkitkan lagi. Ini bermaksud apa? Iaitu bermaksud adanya hari kebangkitan. Ma aghna an gimaliya, harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Maka golongan-golongan inilah yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adanya pembalasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi golongan-golongan yang memperduakan. Sebab itu setiap amal kebaikan yang kita lakukan, walaupun perkara itu kecil,
jangan kita pandang remeh. Kalau contoh ada sahabat kita, nampak benda tu kecil saja tuan-tuan. Setakat contoh dia kata, setakat buat air je. Nampak mudah je kan. Jangan kita remehkan. Kerana apa? Kerana itu adalah adanya balasan-balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keikhlasannya kepada masyarakat, kepada semua, walaupun benda itu perkara yang kecil. Walaupun perkara yang kecil, mudah-mudahan dengan perkara yang kecil tersebut pun mudah-mudahan kita ini tuan-tuan istiqamah dalam melakukan perkara-perkara yang kecil yang mendatangkan faedah, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan pengakhiran kita ini pengakhiran yang baik-baik, iaitu dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita inginkan. Sebab itu dalam keadaan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai peringatan demi peringatan. Bagaimana keadaan manusia-manusia yang berada di luar sana tuan-tuan, yang ada kalanya mereka ini lalai, ada kalanya mereka itu tuan-tuan leka dengan segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Kalau contohnya mereka itu tak pernah jejak langsung ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tuan-tuan? Sebab itu kita beruntung. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala beruntung. Ada kalanya tuan-tuan mereka ini sampai tahap bila mana berlaku kematian barulah mereka itu hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Ada kalanya pada waktu itu ayahnya meninggal dunia, pada waktu itulah baru dia nak ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan diwakilkan kepada siapa? Iaitu sehingga kan diwakilkan kepada Tok Imam itu sendiri tuan-tuan. Kepada Tuan Imam sendiri diwakilkan bacaan tahlil. Malahan mereka itu pun tak ada tuan-tuan. Wakil saja. Dihantar makanan, dihantar apa tuan-tuan? Dihantar nama tersebut. Maknanya tuan-tuan, ada kalanya jamaah ni bukan apa. Jamaah ni ada kalanya tuan-tuan, dia kata, kita pun tak kenal mana. Jadi tak semangat. Jadi tak semangat. Keikhlasan tu wallahu a'lam. Kadang-kadang tuan-tuan, dia hantar nama, dia minta buat jemputan kepada, dia kata kepada, contohnya dia kata kepada surau sekian-sekian. Ada nak buat bacaan tahlil kepada arwah sekian-sekian. Sedangkan datang ke sini sebulan sekali pun tak pernah. Datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebulan sekali pun tak pernah. Macam mana tuan-tuan? Bagaimana ahli jamaah itu sendiri nak meraihkan mereka? Nak meraihkannya tuan-tuan. Sebab itu tidak dinafikan, janganlah dikatakan marah kepada ahli, dikatakan kepada ahli karya ini, kepada pihak pentadbiran, kepada jamaah surau ini tuan-tuan, jamaah jamaah surau ataupun masjid, yang mana bila mana seseorang itu tuan-tuan yang tak pernah hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba bila mana berlaku kematian, dijemput saja datang, tiba-tiba jemaah lain, aku tak kenal, tak nak pergilah, tak apalah, aku pun tak tahu siapa dia ni, siapa ni. Ni tuan-tuan, ni berlaku tuan-tuan. Sebab itu perlulah kita ini dikatakan tempat, sebab itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja tempat solat, tempat kita bermasyarakat, tempat kita saling kenal mengenal di antara satu sama lain. Sebab itu menghormati di antara satu sama lain tuan-tuan. Maka tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tadi pun tuan-tuan agak panas sikitlah. Ada kata soalan, Allahu Akbar. Panas soalan tuan-tuan, bukan biasa-biasa. Masalahnya tuan-tuan, yang masalahnya yang menanyakan tentang bacaan, dia katakan tentang bacaan tahlil. Dia kata apa? Pandangan dia tak ada bacaan tahlil. Dia kata tak ada bacaan, dia kata tak ada bacaan tahlil. Dia kata memang tak ada bacaan tahlil, dia kata tak buat pun. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat bacaan tahlil tersebut.
Sehingga kan dikatakan iaitu soalan agak panah. Maknanya tuan-tuan, ini perkara-perkara umum. Bila mana ditanyakan di dalam surau tersebut tuan-tuan, di dalam surau tersebut bila mana ditanyakan, kemudian jamaah ni mendengar. Bila mana mendengar tuan-tuan seolah-olah. Sebab itu alhamdulillah. Bila mana tuan-tuan, bila mana alhamdulillah, bila mana diberitahu kemudian di-explain, kita menceritakan tentang apa, iaitu tentang bacaan tahlil tersebut, tetapi kita tidak menetapkan. Ana memang dah katakan bahawa bacaan tahlil tersebut bahawa tidak ada nas dan tidak ada dalil. Tetapi perkara tersebut perkara yang baik. Itu yang jelas tuan-tuan. Perkara yang baik. Kerana apa? Kerana apa yang kita bacakan, para ulama menghimpunkan dalam satu, maknanya dalam satu tahlil tersebut, di situlah adanya bacaan suratul Fatihah, adanya bacaan ayat-ayat Al-Quran yang lain, suratul Baqarah, dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zikir-zikirnya tuan-tuan. Sebab itu bila mana kita sedekah, itu adalah iaitu amalan yang baik. Bila sebut di situ tuan-tuan, amalan perkara-perkara yang iaitu perkara kebaikan, maka salahkah seseorang itu untuk melakukan amalan iaitu amal kebaikan bila mana dilihat-lihat tuan-tuan, orang tersebut di antara salah seorang wallahu a'lam wa mana, tetapi tuan-tuan, petah dia berbahasa Melayu. Dia kata sehingga kan pengerusi dan ahli jawatan kuasa dia mengatakan bahawa bukan ustaz seorang, dah 2-3 orang dah ustaz dia tanya. Dia kata soalan yang pelik-pelik, soalan yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Dia bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu dia kata alhamdulillah ustaz boleh, dia kata patahkan balik hujah-hujahnya. Yang tak tahannya tuan-tuan, apa kena mengenai tuan-tuan soalannya tuan-tuan. Dia kata bacaan tahlil tu daripada zaman, dia kata daripada zaman Hindu. Anak pun pelik, apa pasal daripada zaman Hindu kan? Mana tak ada kena mengena pun. Lepas tu dia bagi dalil tuan-tuan, al yaumu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum dia wa atmamtu lakum Islam Madinah kan. Ayat tu berkenaan tentang Islam, kesempurnaan Islam. Bukan kena mengena pun tentang iaitu bacaan tersebut, bacaan tahlil tersebut. Perlulah sebab itu tuan-tuan. Perkara-perkara ni Allahu Akbar. Maknanya tuan-tuan, sebab itu ujian. Maknanya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya maksudnya tuan-tuan iaitu berkenaan tentang bila mana kita ini sebagai dikatakan sebagai pendakwah, sebagai iaitu yang menyampaikan ilmu, adanya ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana tak nafikan tuan-tuan, bukan itu kira biasa tuan-tuan. Ada perkara tuan-tuan, satu orang ni tuan-tuan, seorang abang ni tuan-tuan, sanggup dia jumpa anak kat luar tuan-tuan. Dia jumpa anak kat luar tuan-tuan, dia bawa, dia kata Ustaz mengajar kitab, dia bagi hujah tuan-tuan. Ustaz mengajar kitab, ada kitab dia kata tuan-tuan, kitab tauhid ni, kitab Usuluddin. Dia kata apa? Ustaz ngajar ni sesat. Sedap dia bagi tuan-tuan. Anak kata, anak mengajar ni, doktor pun mengajar, pensyarah pun mengajar kitab ni. Dan diakui oleh pihak jabatan agama. Allahu Akbar. Anak kata sabar je. Dengan hujah kita sehingga kan pihak pengerusi dia bertanya, ada tak orang dijumpa ustaz? Anak kata dia ada jumpa. Jangan layan dia ustaz. Tak apalah, memang dia jamaah kita, dia solat sama-sama, tapi bab-bab dia nak mengaji ni tak ada. Dia takkan mengaji dengan ustaz siapa pun, dia tak mengaji tuan-tuan. Sehingga kan pengerusi tersebut terpaksa, dia kata sound jamaah tersebut, kau nak datang berjamaah tak apa, tapi kau jangan ganggu ustaz-ustaz aku yang nak datang mengajar di sini. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Biarlah dia nak mengajar, engkau nak pegang kau ni pasal. Aku nak belajar dengan apa yang kami semua nak belajar. Tuan-tuan, sampai tahap macam tu. Ini cabaran. Sebab itu ujian tuan-tuan. Tuan-tuan pun bila mana mendengar satu-satu dikatakan contoh media sosial, maka tuan-tuan berhati-hati. Berhati-hati dengan sebab apa? Dengan sebab mungkin ada perkara-perkara yang kita boleh dengar,
ambil kata-katanya tuan-tuan, tetapi jangan kita berpegang. Takut-takut salah. Dia kata takut-takut dia boleh menyebabkan menyeleweng. Sebab baru-baru ni tuan-tuan diviralkan. Diviralkan tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dengar, wallahu alam. Yang mana ana dengar sendiri pun berbetulan pada waktu tersebut zaujah ana, isteri ana tuan-tuan, dia dengar. Lepas tu ana terdengar bila mana seorang ustaz mengatakan bahawa mengatakan bahawa pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau contoh ayahnya, dia kata ayahnya meninggal dunia, roh tersebut berada di atas kubur. Ada Jumaat, Sabtu, Ahad. Ana pun kata kebetulan masa tu zaujah ana tanya ana. Dia kata, betul ke ni? Dia kata tak pernah pula dalam kitab ni, tak ada pun disebutkan di dalam kitab-kitab bab-bab ruh ni, ataupun dikatakan disebutkan tentang ruh ni, iaitu berada di atas kuburan pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Kerana roh ini tuan-tuan, itu adalah ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak datang ataupun tuan-tuan, ataupun dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada roh yang baik-baik ini berada dikatakan berada di mana, iaitu berada di rumah ataupun di kuburan tersebut. Memanglah kita ketahui bahawa mereka ini menziarahi, tapi duduk atas kubur, wallahu alam. Tiba-tiba bila mana tuan-tuan dikaji-kaji balik, rupa-rupanya hadis tersebut ada tapi tak sahih, iaitu hadis dhaif jiddan. Maknanya tak boleh dibuat sebagai hujah, maknanya tak sesuai. Allahu akbar. Ni sangat sebab itu kata sangat berbahaya. Kita boleh dengar tapi jangan berpegang, dan sila rujuk kepada siapa-siapa yang faqih ataupun siapa-siapa yang lebih mengetahui tentang perkara-perkara ini. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan isyarat dengan anak-anak jarinya yang dimasukkan antara satu sama lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, kemudian dihantar kepadanya 99 ekor ular. Jikalau seekor ular itu menghembuskan racunnya ke bumi, nescaya tidak tumbuh sesuatu pun selama dunia masih ada. Lalu ular itu menggigitnya sampailah ke hari penghisaban. Ini bagi golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, di alam dunia ini tuan-tuan, kita tidak mengetahui seseorang itu tuan-tuan, adakah mereka itu seseorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayatnya. Adakah ia memeluk agama Islam ataupun tidak. Sebab itu kita tidak boleh nak menentukan seseorang itu adakah ia ahli syurga ataupun adakah ia ahli neraka. Kerana apa? Kerana mungkin pada akhir hayatnya mereka ini iaitu mengucap kalimah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ataupun pada waktu penghujung hayatnya tuan-tuan masih lagi berkesempatan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu taubat ni tuan-tuan. Tidak kiralah kepada sesiapa sekalipun, selagi mana ia mendapat, iaitu selagi mana ia mudah-mudahan dikatakan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, ini semuanya iaitu kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ni pun tuan-tuan, seorang hamba Allah, anak tengah sedang mengajar, seorang India tuan-tuan. Kita sedang mengajar pada waktu malam tersebut, rupa-rupanya dia duduk luar ni tuan-tuan. Duduk luar dia dengar. Mula-mula India biasalah, anak ingatkan nak marah. Kita keluar-keluar tuan-tuan, jemaah lain keluar, dia tanya dengan jemaah. Dia kata, siapa yang mengajar malam ni? Dengan suara nada dia yang agak tinggi lah kan. Dia kata, siapa yang mengajar malam ni? Dia kata, ustaz lah yang mengajar. Datang-datang anak keluar, anak terus jumpa. Dia kata, saya lah yang mengajar. Anak kata, oh ustaz. Dia kata, sebut apa tuan-tuan? Oh ustaz yang mengajar, dia kata. Oh dia sebut ustaz. Ustaz yang mengajar. Tak apa, bagus, perkara kebaikan. Rupa-rupanya dia nak cakap macam tu tuan-tuan. Dia datang jumpa kita tuan-tuan, dia salam kemudian dia buat macam ni. Allahu akbar. Mudah-mudahan anak kata terbuka hati dia nak memeluk agama Islam. Kita pun tak tahu kan.
Ni semuanya ketentuan, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah lain pun ingatkan terkejut juga, diingatkan nak marah. Rupa-rupanya dia maknanya dia bersyukur, dia kata apa? Bagus sangat-sangat, dia kata dapat. Semua dapat dengar benda yang baik. Dia sampai cakap begitu tuan-tuan. Sebab itu kita tidak menafikan tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, sekiranya ada orang-orang dikatakan orang-orang non-muslim tuan-tuan mendengar, tak ada masalah. Biarkan, mudah-mudahan dikatakan tuan-tuan, mudah-mudahan mereka ini pun mudah-mudahan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ketetapan seseorang itu di antara mereka masuk syurga ataupun masuk neraka, wallahu a'lam. Itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya kubur itu tidak lain sama ada salah satu daripada taman-taman syurga atau salah satu daripada lubang-lubang neraka. Dua je tempat. Kubur ni dua tempat saja. Maknanya antara mereka dapat syurga ataupun mereka dapat neraka. Sebab itu ini pun menjadi perbahasan. Adakah ia syurga kubra ataupun syurga iaitu sughra, ataupun dikatakan adakah ia neraka sughra ataupun kubra. Maknanya tuan-tuan, di sini bila mana dinyatakan iaitu syurga tersebut syurga yang sughra, bukanlah yang kubra, yang seseorang itu akan mendapat nikmat yang selama-lamanya. Maksudnya nikmat selama-lamanya. Sebab itu bila mana kita ingatkan balik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sekiranya seseorang itu melepasi ujian ini, maka iaitu ujian di alam kubur, maka mudahlah mereka akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tempat dia, mana dah ada tempat istimewa tersebut. Sebab itu orang-orang ahli kubur ni pun tuan-tuan, sangat-sangat dikatakan menghendaki dipercepatkan iaitu apa dia? Iaitu dipercepatkan iaitu yaumul hisab, iaitu hari pembalasan, kerana mereka sudah mengetahui apa yang mereka miliki, apa yang mereka dapati. Dalam riwayat oleh Abu Yala At-Tabarani, Ibnu Abi Ad-Dunya dan Abu Nuaim daripada Abu Al-Hajjaj Ash-Shimali mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayat dihantarkan ke kubur, maka kubur berkata kepadanya, sayangnya engkau, hai anak Adam, apakah yang engkau menyebabkan engkau tertipu denganku? Tidakkah engkau tahu bahawa aku rumah fitnah, iaitu ujian, rumah kegelapan, rumah keseorangan dan rumah ulat? Apakah yang menyebabkan engkau tertipu denganku tatkala kamu lalu denganku berlenggang-lenggang? Jika orang itu adalah orang yang baik, maka soalan itu dijawabnya untuknya. Tidakkah engkau lihat bahawa dia ini seorang yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran? Maknanya siapa yang menjawab? Iaitu ahli kubur, iaitu kubur tersebut yang menjawab. Membantu bagi golongan-golongan yang baik-baik, iaitu golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkatalah kubur, jika begitu aku akan bertukar untuknya menjadi kehijauan, pandangan yang menyenangkan, dan kembalikan tubuhnya bercahaya, serta ruhnya dapat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat naik ketika mana? Illiyin. Inilah yang disebutkan iaitu Illiyin, tempat kegembiraan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mandah meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba saat kematian seseorang mukmin yang baik, maka datanglah kepadanya malaikat yang amat bagus rupanya dan amat harum baunya. Lalu malaikat itu duduk di sisinya untuk mengambil nyawanya. Kemudian datang kepadanya dua malaikat dengan membawa hanut, iaitu cendana dan kafan dari syurga, sedang mereka duduk dari jauh memerhatikannya.
Selepas itu malaikat maut pun mengeluarkan rohnya daripada jasadnya seperti keluarnya peluh. Dan apabila roh berada di tangan malaikat maut, bersegeralah kedua-dua malaikat itu mengambil rohnya daripada malaikat maut, lalu meletakkannya di dalam hanut dari syurga dan mengkafankannya dengan kafan daripada syurga. Kemudian kedua-dua malaikat itu membawa roh itu naik ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, inilah yang dikatakan bahawa syurga iaitu tempat bagi golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu syurga yang maknanya syurga bukanlah dikatakan syurga kubra, tetapi syurga yang sughra sahaja tuan-tuan. Maka itu pun dah mendapat nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang melakukan amal kebaikan. Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, hanyalah amal ibadah yang akan menjadi perhitungan kita di alam dunia ini. Maknanya kelakuan kita, perangai kita. Maknanya sebab itu bila mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ini panca indera. Menganugerahkan kita ini panca indera ni tuan-tuan, supaya kita ini dapat menjaga kehidupan kita, panca indera kita dengan sebaik-baiknya. Bukanlah dikatakan menggunakan dengan hawa nafsu. Sebab itu Allah sediakan manusia ini akal fikiran, supaya manusia ini nak berkata-kata, nak menyampaikan, memerlukan kepada iaitu berfikir. Kena fikir dulu. Sebab itu tuan-tuan, bukanlah dikatakan sebagai medan fitnah. Dikatakan medan fitnah di alam dunia ini. Sebab itu orang ni kadang-kadang mereka ini tak ada perasaan takut. Tidak ada perasaan takut sekira-kiranya seseorang itu tuan-tuan, bila mana mereka itu memfitnah seseorang, andai kata tuan-tuan, andai kata seseorang itu tiba meninggal, macam mana? Bagaimana keadaan tersebut tuan-tuan? Akan dituntut. Sebab itu dikatakan akan dituntut. Begitu jugalah kita ini berada di alam dunia ini tuan-tuan. Di alam dunia. Sebab itu kena berhati-hati. Setiap perkara-perkara yang kita lakukan di alam dunia ini, tidak kiralah dari sudut pinjaman, dari sudut apa sekalipun tuan-tuan, memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada iaitu fokus kita, memerlukan kepada keyakinan kita tuan-tuan untuk dikatakan menyelesaikan iaitu masalah hutang piutang tersebut. Maknanya ada niat nak menyelesaikan. Niat kita nak menyelesaikan. Tetapi perlu diketahui oleh siapa, iaitu anak-anak, terutama kepada isteri kita yang hampir kepada kita, supaya tidak berlakulah dikatakan kesusahan, tidak berlakulah apa kepada yang lain. Dikatakan kepada contoh kepada isteri, mana kita dah bagi tahu siap-siap, takut-takut perkara tersebut, tiba-tiba suami meninggal dunia, tak tahu. Bukanlah dikatakan hutang piutang tersebut tidak boleh sesekali dirahsiakan, kerana takut bila mana meninggal siapa yang akan nak membayar. Walaupun kalau contohnya orang yang minta ni pun tuan-tuan, kadang-kadang dia rasa malu nak minta kan. Orang dalam keadaan kesusahan, orang yang dalam keadaan susah, takkan dia nak terus minta. Walaupun contoh kadang-kadang diabaikan sahaja tuan-tuan. Sebab itu dia kata jangan berahsia tentang perkara-perkara ini, kerana tak selesai. Bila mana tak selesai, maka orang yang berada di alam kubur tersebut akan terseksa. Ini ya, maka berhati-hatilah. Baik. Maka bukalah untuknya pintu langit dan semua malaikat pun suka kepadanya, sambil mereka berkata, milik siapakah roh yang baik yang dibukakan untuknya pintu-pintu langit, serta disebutkan namanya yang paling baik, pernah dinamakannya semasa di dunia.
Lalu dikatakanlah inilah orang-orang itu. Maka disebutkan namanya bila mana seseorang itu di kalangan orang yang baik-baik. Nama yang dia suka. Nama yang ia suka, yang ia sukai. Sebab itu kata pintu langit. Semua malaikat ni akan muka. Sebab itu kita telah bicarakan iaitu berkenaan tentang roh-roh yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit yang pertama sehinggalah langit yang ketujuh. Apabila dia dibawa naik ke langit, semua malaikat yang muqarrabin mengiringinya sehingga dihantar ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada arasy, maka lalulah amalannya pada illiyin. Amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, mudah-mudahan kita ini dapat menjalankan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Ni nak hampir kepada iaitu bulan Zulhijjah. Kita nak hampirlah kepada bulan Zulhijjah. Kita tuan-tuan sama-sama iaitu sama-sama turut serta dalam ibadah korban. Maka tuan-tuan ikhlaskan hati kita. Ikhlaskan hati kita, jangan sesekali kita ini ada ungkit-ungkitan. Ni takut. Ungkit-ungkitan menyebabkan apa? Ditakuti menyebabkan datangnya tidak ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan pengorbanan. Berkorban kan. Kita berkorban ni tuan-tuan. Kita dah serahkan kepada pihak pentadbiran, serahkan kepada pihak pentadbiran untuk menguruskan, maka kita redha. Kita bagi, kita redha. Selesai. Jangan kita ni tuan-tuan, jangan sesekali ada ungkit-ungkitan. Ini yang berlaku di kalangan masyarakat kita tuan-tuan. Dia dah serah, dia berkira lagi. Allahu Akbar. Bukan masalah berkira apa tuan-tuan. Berkira, dikatakan dari sudut keuangan, dari sudut, sedangkan dia tidak faham. Ada kalanya tuan-tuan, pihak pentadbiran itu sendiri menggunakan keuangan tersebut dari sudut urusan, dari sudut bermacam-macam. Katakan dari sudut yang bermacam-macam. Kadang-kadang kita tidak mengetahui. Sebab itu perkara-perkara tersebut. Sebab itu bila mana kita kadang-kadang kita lihat ada yang letak 7,5, satu bahagian ada yang sehingga 800. Maknanya tuan-tuan mungkin adanya dikatakan iaitu untuk apa? Iaitu untuk urusan-urusan yang perlu dilakukan supaya apa? Supaya perjalanan ibadah tersebut berjalan dengan baik. Maknanya berjalan dengan lancar. Sebab itu kita tidak menafikan bahawa pihak pentadbiran mesti nak menjalankan satu-satu program tersebut secara perfect. Dia nak perfect. Maknanya tuan-tuan dia nak yang terbaik. Tetapi dikatakan atas usaha dan atas kerjasama di kalangan jamaah. Janganlah dikatakan kita sesekali mengungkit-ungkit tentang perkara tersebut. Tidak kiralah dikatakan perkara tersebut macam mana pun, mudah-mudahan dikatakan atas bantuan di kalangan jamaah. Dia kata bantuan di kalangan jamaah, maka mudah-mudahan kita ni sama-sama iaitu ta'awun, tolong menolong di antara satu sama lain, dan mudah-mudahan dengan tolong menolong tersebut mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu jangan sesekali, sebab itu anak kata jangan sesekali sebut perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita lalai, leka, lara. Menyebabkan kita ini buat apa tuan-tuan? Menyebabkan pahala kita ini berlalu begitu saja. Allah tarik balik. Ni tuan-tuan, berhati-hati. Baik. Tuan-tuan muslimin, ini sebagai bekalan kita. Sebab itu dikatakan sebagai bekalan kita ketika kita berada di mana? Iaitu ketika kita berada di alam barzah. Bekalan kita ketika mana kita berada di alam akhirat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada sekalian malaikat muqarrabin, saksikanlah bahawa aku telah mengampunkan empunya amalan ini. Maknanya banyaknya amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima
terima kepada seseorang itu tuan-tuan, dengan berkat, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimeterikan kitab suratannya dan dikembalikan ke Illiyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalikan dia. Apabila orang mukmin itu dihantar ke liang lahatnya, maka bumi berkata kepadanya, sesungguhnya engkau ialah kekasihku semasa engkau berjalan di atas belakangku. Maka bertapalah lagi apabila engkau berada di dalam perutku, maka engkau akan lihat apa yang aku lakukan untukmu. Kemudian dibukakannya baginya keluasan di dalam kuburnya sejauh mata memandang, dan dari arah mana kepalanya dibukakan pintu neraka, seraya dikatakan kepadanya, perhatikan olehmu tempat yang Allah Subhanahu wa taala hindarkan siksaan daripadamu. Allah tunjuk pintu neraka ni tuan-tuan. Allah tunjuk kepada golongan-golongan yang beriman. Ada riwayat yang mengatakan bahawa mereka itu bila mana melihat akan iaitu pintu neraka tersebut, melihat akan neraka tersebut, mereka ni menggigil dalam keadaan ketakutan, sehingga kan malaikat mengatakan bahawa ini bukan tempat kamu. Tempat kamu adalah di nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah kamu dengan tenang. Ketika itu tidak ada yang paling disukai oleh orang itu melainkan segera berlakunya kiamat. Nampak? Segera berlakunya kiamat. Pada waktu itu tuan-tuan, iaitu golongan yang beriman ni, maka golongan yang beriman inilah yang akan nakkan cepat-cepat untuk berlaku kiamat. Kerana dah mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullahu berkata, sesiapa yang banyak mengingati kubur, dia akan mendapat sebuah taman daripada taman-taman syurga. Dan sesiapa yang lalai daripada mengingati kubur, maka dia akan mendapat satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Maka mudah-mudahan kita lalu pun tuan-tuan ingat, sedekahkanlah Fatihah kepada muslimin dan muslimat yang berada di alam kubur tersebut. Kita ingat kepada kematian. Sebab itu bila mana kita ziarah kubur ni tuan-tuan, bila-bila masa saja nak pergi ziarah, tak ada masalah pun. Kita nak menziarahi iaitu kubur tersebut, dan sedekahkan juga kepada arwah-arwah yang berada, dikatakan almarhum, almarhumah yang berada di tanah perkuburan tersebut tuan-tuan. Sebab itu bila mana pernah berlakunya iaitu seorang hamba Allah ni tuan-tuan, seorang hamba Allah dibacakan kepada ahli kubur, seorang ahli kubur tersebut dibaca Fatihah, ringkas saja, baca Fatihah, baca suratul Ikhlas, suratul Alaq dan suratul Nah tuan-tuan. Dia baca itu saja tuan-tuan. Tiba-tiba pada waktu itu dalam keadaan yang penat, tertidur, dan dia bermimpi akan apa? Akan datangnya cahaya. Dan pada waktu itu dia bermimpi tersebut, lalu didatangi cahaya tersebut. Rupa-rupanya cahaya tersebut iaitu segala bacaan-bacaannya yang diterangi kepada kuburan, iaitu kepada kuburan tersebut. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, kita membaca, kita sedekah, istighfar kita sedekah, semua kita sedekah tuan-tuan. Kita baca Quran, kita sedekah. Maknanya tuan-tuan, kita memberikan iaitu sedekah tersebut kepada ahli kubur, terutamanya tuan-tuan kepada iaitu orang tua yang sudah meninggalkan kita. Maknanya bila mana kita sedekah tuan-tuan, mudah-mudahan dipermudahkan. Bila mana anak kita sendiri pun, mudah-mudahan dia nanti kalau contoh kita pergi, mudah-mudahan dia pun akan sama-sama tidak kedekut untuk memberikan segala bacaan-bacaannya kepada kita. Maka sebab itu tuan-tuan, ada orang kata anak yang soleh. Anak yang soleh ni tuan-tuan, sebab itu kata anak yang soleh. Anak yang soleh iaitu automatik. Maknanya automatik mereka ni tuan-tuan dapat iaitu pahala ganjaran. Iaitu apa? Kalau contoh kita melihat dengan hadis tersebut, dia kata meninggalkan iaitu anak yang soleh.
Anak yang soleh ni yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Maknanya tuan-tuan, kita ni tahap soleh ke belum? Wallahualam. Mungkin ada yang nama Saleh. Saleh tak saleh lah namanya tuan-tuan. Tapi soleh belum tentu kita dapat tuan-tuan. Wallahualam, mungkin ada salah seorang yang berada dalam ni, ada yang soleh, ada yang alim. Maka tuan-tuan, belum tentu kita dapat. Tetapi sekurang-kurangnya ada usaha, ada ikhtiar. Sebab itu sesuatu jangan sesekali iaitu jangan sesekali kita nak tunggu kita alim, kita nak tunggu kita soleh, baru kita nak nasihatkan kepada orang lain. Kerana itulah tuan-tuan, kita ni belum sampai tahap sedemikian. Sebab itu kita kena ada usaha, istighfar kita sedekahkan, bacaan Fatihah kita, bacaan apa sekalipun, bacaan Al-Quran kita sedekahkan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Baik, dalam riwayat daripada Jabir, beliau berkata, kubur mempunyai lidah yang bertutur dengan mengatakan, hai anak Adam, betapa engkau lupa kepada kami. Tidakkah engkau tahu bahawa aku ialah rumah yang sunyi, rumah daging, rumah ulat dan rumah himpitan, melainkan orang yang Allah luaskan untuknya. Inilah yang dikatakan oleh kubur. Memang kita tak dapat melihat dari sudut, iaitu dari sudut zahirnya. Hanya mereka ini yang mengetahui. Maknanya tuan-tuan, bagi mereka golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang meninggal dunia. Habis kalau contoh nak tahu, kena silakan meninggal dulu, barulah tahu macam mana keadaan tersebut. Tetapi yang paling pentingnya, kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mempercayai setiap apa yang diberikan, iaitu melalui nas-nas, melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, apa yang mereka bicarakan. Mereka bicarakan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ini tuan-tuan sentiasa dapat mengingatkan iaitu kematian, dan sentiasa kita ini berwaspada terhadap kehidupan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baiklah tuan-tuan, sekadar itu untuk kita pada malam ini, peringatan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan pada malam ini membawa manfaat dan iktibar untuk kita bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'man wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak-anak kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Berkatilah pertemuan kami pada malam ini ya Allah. Berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agamamu, kerana ianya akan menjadi amal ibadah kami di alam dunia yang fana ini, kerana ianya akan menjadi peneman kami di alam barzakh sana, kerana ianya akan menjadi bekalan kami di akhirat sana ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agamamu ya Allah, kerana ianya akan menegakkan akidah kami. Peliharalah akidah kami, peliharalah keimanan kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah kalimah terakhir kami ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.